Assalamualaikum dan salam produktif. Saya Syazlina Zakaria, bersiaran dari Malaysia Productivity Corporation, MPC, agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Selamat datang ke MPC Productivity Talk siri pertama. Kami akan bersiaran pada setiap minggu pada hari Jumaat jam 3 petang. Pada kali ini, kami mengajak anda semua bersama untuk mendengar perkongsian mengenai satu tajuk yang dekat dengan kehidupan norma baharu kita, iaitu minda produktif, produktif mindset, kepentingannya dan kenapa Malaysia perlu berubah. Kita semua telah hampir 2 tahun mengharungi kehidupan yang amat mencabar. Impak dari pandemik ini pastinya dirasai oleh setiap individu, saya juga sendiri, dan organisasi malah Malaysia sendiri. Penuh tragis bagi mereka yang terkesan dengan wabak COVID-19. Fenomena ini telah menjejaskan pertumbuhan produktiviti Malaysia, iaitu sebanyak negatif 5.5% pada tahun lepas. Malaysia telah ketinggalan dengan negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Oleh itu, pelbagai usaha dan insentif telah diperkenalkan oleh kerajaan. Namun, jumlah jangkitan masih meningkat. Organisasi serta syarikat makin banyak terpaksa ditutup. Malah moral individu juga terjejas. Jadi, apakah tindakan kita sebagai rakyat Malaysia untuk menangani fenomena ini? Perlukah kita berubah atau kita perlu selesa dengan keadaan kita sekarang ini? Kita akan berbicara dan bercakap-cakap dengan lebih lanjut mengenai perkara ini dengan tetamu jemputan kita. Jadi, stay tune, jangan ke mana-mana. Kembali kita ke MPC Studio, ke rancangan MPC Talk siri pertama. Baiklah, seperti saya janjikan, kita bersama tetamu yang telah dijemput khas pada hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Abdul Latif Haji Abu Seman, Ketua Pengarah MPC. Baiklah, tadi kita telah katakan Dato', isu-isu yang kita katakan tadi, di mana situasi yang kita hadapi sekarang, iaitu pandemik yang telah memberi kesannya kepada setiap individu, organisasi negara kita especially, di mana kita telah lihat di mana produktiviti, pertumbuhan produktiviti telah merosot pada tahun lepas, di mana dia telah mencatat dalam negatif 5.5%, di mana Malaysia agak ketinggalan berbanding dengan negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan di mana dia juga telah memberi kesan yang amat mendalam secara langsung atau tidak langsung kepada individu, organisasi dan juga negara. So, bagi pendapat Datuk lah, apakah faktor utama yang perlu diutamakanlah oleh setiap individu di Malaysia dalam kita mengatasi fenomena ini? Sebab kita tengok kerajaan telah memperkenalkan pelbagai insentif, pelbagai kemudahan. Jadi, adakah kita perlu selesa dengan keadaan ini ataupun kita perlu berubah? Jadi, bagaimana pendapat Datuk mengenai perkara ini? Kita bincang-bincanglah mengenai perkara ini. Baik, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih pada pihak penganjur kerana menjemput saya sebagai kick-off program MPC Productivity Talk yang dianjurkan dan saya difahamkan ia akan dijalankan sehingga hujung tahun ini. Baik, saya terlebih dahulu mengalu-alukan semua pihak khususnya masyarakat umum di luar sana, termasuk juga industri yang turut bersama-sama dengan pihak kerajaan menangani masalah yang sedang kita hadapi bersama ketika ini. Baik, kita dapati bahawa pandemik ini telah berlaku sejak daripada bila ianya melanda Malaysia sejak bulan Mac tahun lepas lagi, bila kerajaan mengisytiharkan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sekarang kita dah masuk hampir
1.5 tahun, ya, dan kita dapati bahawa kita masih lagi belum menang, kita masih lagi berperang, ya, dengan virus, ya, COVID-19 ini. Dan bagi saya apa yang penting ialah perlunya setiap warga negara Malaysia, tak kira lah whether dia ni pejabat awam ke, dia bersama dengan industri ke, ataupun rakyat biasa, kita harus mempunyai minda yang produktif. Minda yang produktif bermaksud segala apa yang kita lakukan dengan terbaik. Kita lakukan dengan secekap mungkin, dengan menggunakan bahan-bahan ataupun kos, ya, perbelanjaan yang paling minima. Dan masa yang sama juga kalau kita lihat, dalam keadaan bila kita berhadapan dengan cabaran yang tidak pernah, ya, kalau pengalaman saya, tidak pernah kita hadapi, ya, seteruk. Dan kalau kita lihat sendiri, produktiviti merosot hingga negatif 5.5% pada tahun lepas. Dan insya-Allah kita mampu melonjak semula kerana kita menganggarkan kadar pertumbuhan tu yang kita sasarkan ialah pada 4.5%. Dan kalau kita mempunyai minda, ya, atau mindset yang produktif. Mindset yang produktif ini bermaksud sentiasa berfikir positif. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya yang saya nyatakan, apa yang kita lakukan mestilah lakukan dengan cara yang terbaik. Tapi yang paling penting, bila kita berada dalam keadaan ketiga ini, ianya menuntut kita untuk melakukan perkara yang berbeza. Jadi tidak boleh lagi melaksanakan tugas dan kerja kita seperti biasa kerana keadaan dah berbeza. Dan ini menuntut, ya, setiap warga, termasuk juga pekerja-pekerja, tidak kira lah, ya, sama ada di sektor swasta atau awam, perlu kreatif. Kreatif bermaksud mencari kaedah dan cara lain bagaimana kita mampu untuk terus kekal produktif, dan ini sudah tentunya melihat pada cara bekerja yang berbeza, idea-idea baru, ya, penghasilan barang baru. Tapi yang penting sekali ialah kaedah kita dalam kita meneruskan perkhidmatan yang kita berikan ataupun barang yang kita keluarkan. Dan ini sudah tentunya memerlukan kita melihat cara-cara baru, contohnya penggunaan teknologi. Yang ini saya rasa kita lihat telah banyak dilakukan oleh semua pihak, walaupun ada kekangan pergerakan, tetapi kita masih terus, ya, boleh memberi sumbangan sama ada berkhidmat, dan masa yang sama juga masih mampu melakukan pemasaran, penjualan barangan, ya, mengambil tempahan dan sebagainya. Yang ini yang saya sebut sebahagian daripada kaedah yang kita sebut pemikiran yang produktif, mempunyai sikap produktif, sentiasa memikirkan cara untuk menambah baik, dan masa yang sama juga berfikir tentang kaedah baru yang boleh ataupun membolehkan kita untuk terus menyumbang dan kekal produktif. Baik, Datuk. Tadi Datuk ada katakan kita pentingnya kita perlu membuat penambahbaikan, ya, sentiasa perlu berubah, tidak perlu selesa di satu-satu tempat kerana kita perlu memupuk minda yang produktif untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini, ya. Iaitu sebagai orang yang produktif, we have to be better from today for tomorrow lah, ya. Better to be better tomorrow than today lah, ya. Jadi untuk saya nak recap balik, ya, kenapa kita perlu berubah. Kalau kita lihat Malaysia pada keadaan sekarang ni, di mana kita we are fighting, ya, we are battling against we are striking the balance between economy dengan health, ya, di mana kita akan melihat secara jangka masa yang panjang, ya, dan di mana ini memerlukan peranan setiap individu. Jadi perlukah kita menunggu, kena ready kita punya mindset, macam kita perlu kata okey, kena ada framework, kena planning, baru kita perlu berubah, ataupun macam mana pendapat Datuk? Macam mana perubahan itu perlu berlaku? Baik, saya sebut tadi tentang perlunya kita sentiasa dalam keadaan bersedia, ya, dan banyak daripada kita memang sudah ada pengalaman bekerja. Kita memang ada asas yang memang sudah terbina, ya. Kalau saya sendiri dah berada di MPC selama 37 tahun. 7 tahun, lama tu. Jadi kalau nak bercakap banyak, ya, metodologi dalam kita menjalankan kerja, kaedah pelaksanaan suatu projek,
isu berkaitan dengan produktiviti bukan suatu yang asing. Right. Jadi sudah tentu kita akan bersedia kerana asas tu dah ada. Ya. Dan apatah lagi dengan teknologi yang kita ada, kita dalam keadaan bersedia kerana maklumat tu sendiri telah tersedia ada. Cuma bila berlaku cabaran ataupun kita anggap sebagai benda-benda yang mungkin kurang biasa dengan kita ya, atau kita belum biasa. Contohnya COVID-19. Ya. Sebab setahu saya bila seluruh dunia dilanda oleh gejala Spanish flu ya pada tahun 1930-an dulu. Ya, 1930-an dulu. Dan masa tu pun kita belum ada lagi ya. Jadi sudah tentu ini sebagai pengalaman yang pertama ya bagi generasi ya saya, dan saya beranggapan bahawa bila kita berhadapan dengan perkara ini, kerana kita sendiri telah pun diasuh ya untuk berfikiran kreatif, untuk sentiasa produktif, sudah tentu kita perlulah kreatif. Kreatif bermaksud cuba fahami apakah masalah yang sedang kita berdepan ketika ini, dan cuba juga memikirkan apakah cara-cara lain yang boleh kita lakukan untuk kita terus kekal produktif. Dan kalau kita lihat contohnya, kalau produktiviti sendiri tumbuh pada negatif 5.5, itu pada tahun lepas. Takkan kita akan menggunakan pendekatan yang sama. Betul. Tetapi mengharapkan hasil yang berbeza. Betul. Ini Einstein sendiri pun dia kata, ya, we must be crazy. Yes. You know, we are doing things the same way but we expect different result. Right. So sudah tentu perlu kita berfikir. Yang ni yang saya sebut sebagai penjanaan idea-idea baru. Kita perlu melakukan pecahan fikiran. Sudah tentu ini memerlukan kita untuk melakukan banyak ya network. Lihat amalan-amalan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Kita lihat juga amalan-amalan terbaik dalam organisasi lain, bukan hanya dalam negara tapi luar negara. Dan lihat bagaimana kita boleh sesuaikan dalam konteks Malaysia. Jadi ini yang kita sebut belajar pada orang lain, tapi masa yang sama juga kita tidak harus membataskan dengan hanya mempelajari pada orang lain. Sudah tentu ada juga idea-idea bernas yang baru. Yang ini memang kita digalakkan berfikir. Sebabnya kita lihat banyak ciptaan perkara yang baru, benda-benda baru, produk baru, ianya datang daripada idea. Baru. Jadi bagi saya kita harus sentiasa berubah. Tidak perlu menunggu bila berlaku sesuatu tragedi. Yes. Ataupun bila kita berhadapan dengan cabaran-cabaran tertentu, tapi kita sentiasa harus berubah kalau kita nak kekal relevan. Kalau tidak, kita akan tersisih, kita akan ketinggalan ya. Dan kalau kita lihat ketika ini Malaysia bukan hanya berdepan dengan jiran-jiran dalam kalangan negara ASEAN, kita berdepan dengan ekonomi global. Kalau dulu kita lihat negara jauh, kita lihat sebagai mereka yang jauh yang mungkin tidak memberikan saingan yang cukup sengit bagi kita. Tapi sekarang ini dengan teknologi yang ada, tak kira di mana mereka berada, mereka akan terus memberi saingan. Kerana tiada lagi keterbatasan untuk kita berkomunikasi, melakukan pemasaran, melakukan juga komunikasi, termasuk juga mengambil tempahan, tak kira daripada mana. Keadaan dah berbeza. Kita harus terus kreatif, memikir cara yang lebih baik supaya kita terus relevan. Baik. Itulah pentingnya minda yang sentiasa produktif, kita perlu bersedia ya. Baik Datuk, kita ada banyak lagi soalannya, kita akan berbincang lanjut ya. Sebelum itu kita saksikan video ini, kita akan kembali selepas ini. Nama saya Rosman, saya berumur 52 tahun. Untuk menjadi seorang pengantar makanan ni memang kena hafal semua jalan. Bila kita tengok, jalan sana jam, kita jalan sini. Jalan sana jam, kita ikut jalan lain. Untuk kita lebih jadi produktif, kita kena rajin, bertanggungjawab dan peramah. 我是 Karen， 是一位家庭主妇，然后我的兴趣是做馒头。我定了9点到3点，就是我的工作时间。就平时孩子跟老公出去之后，我就开始做我的馒头，就尽量利用空闲时间，看要做什么就做咯。 Nama saya Suresh, saya bekerja sebagai juruteknik padang. Selalu rakan saya tanya, kenapa sampai awal sangat pejabat? Saya masuk awal tu senang untuk saya boleh buat perancang kerja saya dengan lebih aman. Bila saya membuat latihan, bukan saja saya yang memberi pengetahuan tu kepada yang orang yang mengambil latihan, tapi saya juga menerima input-input pada mereka. Hujan, saya takkan tersangkut dalam hujan. Keluar baju hujan. Panas, ada jaket. Itu untuk kita lebih produktif.
Masa 2-3 jam sekarang ni kalau duduk bawah jambatan, rugi. 除了顾孩子跟做家务之外，也是可以有自己的事业，我也可以有自己的生产力，自己赚钱自己花。有时候因为一张在社交媒体的照片，我的订单就突然间多了。 Orang sekeliling kita sama produktif atau sama efisien dengan kita, kerja tu akan selesai dengan lebih senang. Sama-sama gembira dengan cara kerja tu. 最重要是我做的东西是我喜欢的，我孩子也喜欢吃，所以我更有动力去做。 Bila saya hantar customer suka, saya pun lagi suka. Saya gembira melihat senyuman mereka. Saya produktif. Saya produktif. Saya produktif. Bersama-sama kita majukan diri, barulah produktif. Kembali kita ke studio MPC, MPC Talk siri pertama. Jadi Datuk, kita telah bincang tadi di mana kita perlu lakukan perubahan dalam konteks MPC dan juga inisiatif produktiviti negara, ya. Bagaimanakah minda yang produktif, ya, boleh memulihkan serta meningkatkan pertumbuhan produktiviti negara kita bagi pandangan Datuk lah. Okey. Bila kita sebut minda yang produktif, ialah minda yang sentiasa berfikir. Kita harus sentiasa berfikir. Saya sebutkan tadi juga, kita bukan hanya berfikir bila kita ada masalah. Dalam keadaan baik juga kita sentiasa harus berfikir juga, sebab kalau kita tidak berfikir, pesaing-pesaing kita akan melepasi kita. Ya, sebab mereka terus berfikir. Itu sebab kita lihat bagaimana setengah negara sentiasa ada produk baru, ada barangan baru, ada kaedah baru, cara pembuatannya baru, kerana idea-idea yang mereka ketengahkan itu idea yang dianggap relevan dalam keadaan semasa. Apatah lagi kalau kita lihat dengan teknologi pelbagai yang kita ada pada hari ini. Jadi minda yang produktif ini adalah minda yang sentiasa memikirkan apakah cara yang lebih baik yang boleh kita lakukan. Sebab kalau kita nak organisasi kita ni, termasuk perkhidmatan yang kita sediakan ini terus relevan, kita harus mengambil kira apakah dia barangan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna atau pelanggan di luar sana, ya. Dan kita lihat sekarang ni dengan generasi Y, Gen Y yang kita sebut sekarang ni, sudah tentu mereka, fikiran mereka juga agak berbeza dengan baby boomers kind of generation, ya. Jadi sudah tentu kita harus sentiasa berada di depan. Kita tidak perlu menunggu sehingga masa itu datang untuk kita fikirkan. Patut kita fikirkan lebih awal, bila masanya sampai, barang dan produk itu telah tersedia ada, ya. Dan banyak perkara ini boleh kita lakukan kerana dengan teknologi yang kita ada, ya. Orang bercakap tentang big data, ya. Big data ni sebenarnya data yang banyak yang boleh membantu kita buat keputusan. Dulu ya secara konvensional nak perlu maklumat, nak kena kita fikirkan dia punya metodologinya, dia punya framework dia punya soalan. Tapi sekarang ni sebenarnya benda tu semua ada dalam genggaman kita. Cuma bagaimana kita sesuaikan untuk kita gunakan supaya kita memperolehi maklumat yang terkini, dan ini akan membantu kita dalam kita membuat keputusan supaya barangan perkhidmatan yang kita sediakan memenuhi kehendak pengguna atau orang ramai. Dan sudah tentu kalau orang menganggap bahawa barang kita tu masih diperlukan, kita akan kekal relevan. Baik Datuk, dari segi polisi, ya, kerajaan, ya, di mana polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan yang sepatutnya membantu, ya, to facilitate or accelerate ataupun perniagaan lah di dalam kita mempercepatkan perniagaan dalam Malaysia ni lah, ya. Bagaimana Datuk melihat konteks ini dalam kita mendepani masalah yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana ia dapat mempercepatkan proses-proses yang Datuk katakan tadi? Okay. Peraturan yang kita perkenalkan pada sesuatu waktu itu ianya sesuai dalam konteks waktu tersebut. Tapi masa beredar. Jadi sudah tentu peraturan tu mungkin tidak relevan ataupun tidak lagi dianggap sebagai cukup tangkas dalam kita memenuhi kehendak-kehendak pasaran atau pengguna. Jadi itu sebab perlunya peraturan-peraturan tersebut dikaji semula. Dan kalau kita lihat, ya, yang berbahagia Tan Sri K. Essence ini telah pun melancar
melancarkan dasar amalan baik peraturan ataupun policy on good regulatory practice, di mana ia menjadikan satu keperluan di mana peraturan yang berumur 5 tahun. Ya. Dia dikenalkan pada hari ini, tapi 5 tahun akan datang secara automatik peraturan ini subject to automatic review. Kita kena review sebab mungkin peraturan tu tak sesuai dengan mengambil kira teknologi. Dulu banyak kita laku secara konvensional, sekarang tak perlu lagi guna cara konvensional. Semua guna online. Jadi kalau dalam peraturan itu menyatakan bahawa perlu kita berada dalam satu tempat secara fizikal, kita hadir juga mesyuarat atau interview secara fizikal, tak relevan lah. Dalam keadaan sekarang ni, apatah lagi bila kita berdepan dengan COVID-19 ni, kita ada kekangan pergerakan ataupun perintah kawalan pergerakan. Kita tidak dibenarkan berada di satu tempat secara fizikal. Jadi bagaimana kita nak meneruskan kerja kita ni kalau ada kekangan-kekangan seperti ini? Betul. Tapi kita ada teknologi. Kita masih boleh melakukan temu duga, kita boleh masih boleh melakukan mesyuarat, kita menjalankan convention, ya. Malah perkongsian maklumat semua dilakukan melalui teknologi. Tapi masa yang sama, kalau kita nak membantu industri luar sana, kita harus lihat sama ada peraturan yang kita ada ni pada satu ketika dulu mungkin sesuai. Apakah keadaan sekarang ni mungkin membebankan? Ya. Contohnya, dulu sebelum kita ada online punya sistem ni banyak ya permohonan yang kita buat memerlukan kita buat salinan yang banyak. Dulu ya kita faham sebab kita perlu hantar secara fizikal maklumat tu. Tapi sekarang ni bila go online, kita boleh buat banyak salinan, kita boleh copy pada mana-mana orang tanpa kita lakukan secara konvensional. Jadi sudah tentu kalau peruntukan dalam peraturan tu menghendaki kita melakukan kerja secara lama, dia tak relevan, menyusahkan kita. Ya, why should I go to this particular organisation to submit an information which I have to travel 60 kilometers, where the fact is we've got technology where you can do application and submission of your information done online just at your fingertips. Tapi selagi peraturan tak tukar, saya kenalah pergi sebab itu yang memerlukan saya hadir secara fizikal. Tapi sekarang dah tak perlu, jadi perlulah kita menggunakan teknologi yang kita ada, dan peraturan yang menyediakan garis panduan dan sebagainya perlu juga diubah mengikut kesesuaian masa. Jadi macam peranan MPC sendiri ya, bagaimana kita nak ensure that these policies ataupun peraturan ini boleh guna pakai ataupun diadaptasi oleh industri ataupun organisasi sektor awam dan swasta lah. Pendekatan apakah yang MPC gunakan untuk kita nudge lah, boleh saya katakan, untuk kita mempengaruhi masyarakat secara umumnya lah. Okey. Perkhidmatan yang kita keluarkan, barangan yang kita keluarkan, kita tak boleh shock sendiri. Orang yang akan menentukan sama ada barang kita ni masih diperlukan, inilah barang yang mereka perlukan. Orang tu sendiri yang sebenarnya boleh memberi testimoni. Jadi perlu kita bertanya kepada industri di luar sana, rakyat di luar sana, apakah perkhidmatan yang kita hasilkan itu masih dianggap relevan? Apakah proses yang kita ada tu dianggap sebagai proses yang cekap? They will tell us whether we are efficient. So we have to do consultation, we have to listen. So what MPC does, taking into account with all this technological development, we know that we cannot reach out as many as possible if we go the old way, if we were to do the old way. But we use technology. Ya, kita develop apa yang kita panggil unified public consultation. Is an online portal where everyone, if they have any complaints, they have any issues with regards to regulatory burden, they can voice their concern into our portal. So what we do, we are going to assess, we are going to analyse, and if there is basis to it, we will then do the necessary consultation with the regulators empunya peraturan tersebut. Jadi inilah yang disediakan oleh MPC. Kita melakukan banyak libat urus, kita bertanya dengan industri bagaimana kita boleh terus membantu mereka, bertanya pada mereka apakah masalah yang mereka hadapi dan apakah dia bebanan peraturan yang mereka hadapi, supaya kita boleh mengambil tindakan bersama dengan kementerian dan agensi kerajaan terbabit untuk kita menangani isu itu, dan pada masa yang sama memastikan kita terus kekal cekap, berkesan, dan industri terus kekal produktif.
Baik Datuk. Soalan yang terakhir ya bagi untuk rancangan ini, secara peribadi ya Datuk, pandangan Datuk secara peribadi ya, masyarakat kita ni sangat kreatif ya. Malah setengah itu terlalu kreatif sampai kita tak terkawal lah. Jadi kita dalam keadaan social media sekarang ni, kita lihat social media is a very powerful tool lah ya. Dia boleh menjatuhkan sesebuah organisasi, malah dia boleh menaikkan sesebuah organisasi, malah sesebuah negara itu. Jadi kita tengok di sini in fact sesuatu pandangan itu ya, mereka dapat memberi kesan terhadap individu dan juga sesebuah masyarakat lah. Jadi apakah bagi Datuk ya yang menjadikan toksik di minda masyarakat, dan apakah yang menjadi halangan untuk perubahan pada negara kita bagi pandangan Datuk? Saya melihat perkara ini, kita kena balik kepada persoalan pokok. Kita bercakap tadi tentang sikap, ya, kita bercakap tentang mindset, ya. Itu sebabnya bila kita terima apa-apa berita, apa-apa maklumat, kita jangan terus kita forward, terus share. Kita pastikan ya maklumat tu, adakah maklumat benar, sahih, dan cara untuk kita melakukan verifikasi itu banyak dibantu oleh teknologi. Ya, tak macam dulu kena pergi library dan sebagainya. Sekarang ni everywhere it's just fingertips. You boleh Google, you boleh contact kawan, you ada grup-grup yang orang boleh memberi panduan dan juga maklumat yang kita perlukan. Jadi bila saya sebut ia ada kaitan dengan disiplin diri, it goes back to individu. Ya. Apatah lagi kalau kita ni masyarakat Malaysia, segala aktiviti kita, kehidupan kita berpandukan kepada rukun negara. Dan rukun negara yang pertama ni kita sebut kepercayaan kepada Tuhan. Kita semua percaya pada Tuhan. Bila kita percaya pada Tuhan, maknanya kita juga percaya apa saja yang kita lakukan itu sudah tentu akan ada balasannya. Jadi kalau asas kita ni jelas, sudah tentu tak perlu sebenarnya kita mempunyai undang-undang yang terlampau mengekang. Sebab kita berpandu kepada didikan agama yang kita terima. Tapi masa yang sama juga perlu peraturannya, sebab kadang-kadang setengah orang ni perlu diperingatkan, sebab bila kita bawa kereta pun ada signage, ada traffic light. Sebab ini untuk kita jadikan sebagai panduan. Jadi bagi saya ia berbalik kepada soal individu itu sendiri. Ya, apatah lagi kalau orang tu dah dewasa, dah ada pendidikan, ya. Ramai kita lihat penjawat awam ni yang bukan hanya ada ijazah saja, banyak yang dah ada masters. Kalau dalam konteks MPC sendiri, takkan perkara-perkara yang saya anggap sebagai pokok harus kita peringatkan. Jadi ini berbalik kepada disiplin diri. Kadang-kadang kita hilang kawalan kerana terlampau mengikut emosi. Kadang-kadang mengikut nafsu. Ya, kadang-kadang kerana berita ni orang cukup orang kata mengujakan, kita pun share, sedangkan berita tu bukan berita yang kita anggap sebagai positif. Lebih banyak mendatangkan mudarat daripada kebaikan. Jadi yang ini harus kita ada pertimbangan, ya. Kita harus fikirkan, sebab kita memang diberi pilihan dalam hidup, ya, dan kita diberi akal juga untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak, ya. Jadi saya beranggapan bila sebut kata toksik itu sebenarnya, toksik itu sebenarnya balik pada individu itu apa sebenarnya dia hendak dalam hidup. Dan saya dah sebut, kita sendiri dipandu oleh rukun dalam kehidupan. Kalau dalam rukun negara, kepercayaan pada Tuhan. Kita juga apa kita sebagai keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Kalau kita dah perpandukan itu, maknanya itu sebenarnya memandu diri kita. Apa lagi kita hendak? Belum lagi saya bercakap soal agama. Agama ni sebenarnya jadi asas. Jadi perlulah kita menanam didikan lebih awal. Dan masa yang sama memang perlulah kita dalam agama sendiri pun kita sebut ad-dinu nasuhah, ya. Islam itu atau agama itu nasihat menasihati. Kita perlu sentiasa memperingatkan. Itu sebabnya peraturan juga harus juga kita kemas kini. Kadang-kadang peraturan tu over time dah mungkin dah tak apa jelas, tak relevan, ya. Yang ni yang saya sebut, kita perlu sentiasa berfikir, perbaiki keadaan. Ada masalah, kita tangani, cari idea baru, ya. Sekarang ni kita ada teknologi banyak membantu kita dalam kita memastikan bahawa segala yang kita lakukan itu merupakan kaedah atau pilihan terbaik dengan hasil yang terbaik. Jadi perlu kita mengingati satu, perlu juga mungkin kita ada panduan yang jelas, sebab kalau orang ada dispute, perbalahan, tengok garis panduan tu.
Itu sebagai kita punya guideline. Kalau tak ada guideline, masing-masing ada interpretasinya. Jadi saya sebut tadi, berbalik pada disiplin diri, ini ada kaitan dengan mindset kita lah, ya. Sikap kita, sikap ni dibentuk oleh didikan kita, exposure kita, cara kita dibesarkan dalam keluarga kita, termasuk juga budaya yang ada dalam organisasi. Kalau budaya tu banyak budaya negatif, kita menggalakkan terlampau banyak sangat membawang, kita menggalakkan. Pihak Musa nampak dia sendiri pun join, dan saya nampak we are not doing justice. Yeah, I think everything there is always a limit. We have to come back to our own, rational thinking. Of course, at the end of the day, we have to be responsible what we do. And I think, for every citizen, kalau saya sebagai orang Islam, saya percaya apa yang lakukan ini kerana itu tanggungjawab saya. Tapi bukan hanya mengharapkan balasan di dunia ataupun tindakan yang akan saya hadapi kerana tindakan yang telah saya lakukan, ya, mungkin bertentangan dengan peraturan, tapi masa yang sama kita harus ingat kita bukan hanya berhadapan dengan apa yang berlaku di dunia, tapi juga kalau kita percaya tentang kehidupan di akhirat, dah tentu itu akan menjadi satu panduan dan peringatan yang cukup baik supaya kita bukan hanya produktif, tapi kita juga manusia yang memastikan apa yang kita lakukan ada yang terbaik, mengelak daripada merosakkan bumi, merosakkan manusia lain, melakukan dosa. InsyaAllah bagi saya produktiviti itu sentiasa produktif, sentiasa memikirkan cara yang terbaik dalam segala tindakan yang kita lakukan. Sama ada kita berfikir ataupun dalam kita melaksanakan sesuatu, ya, peraturan itu sendiri, termasuk juga segala kerja yang kita lakukan. Baik, begitulah. Terima kasih Datuk di atas pendapat yang begitu bernas dan padat, ya. Minda yang produktif adalah asas pada segalanya. Jadi kita perlu berubah, jangan tunggu. Productive mindset is essential to everything. Jadi kita akan berjumpa lagi. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Abdul Latif Abu Seman, Ketua Pengarah MPC, dan kami akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa pada hari Jumaat pukul 3 petang di hari dan waktu yang sama, kita akan bawakan tajuk pada minggu hadapan, iaitu teknologi, why we need fast adoption. So stay tuned. Assalamualaikum dan salam produktif.